Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 22 Jun 2022 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Nur Jazlan Mohamad menyifatkan kelewatan membuat keputusan mengenai jawatan Zuraida Kamarudin menunjukkan kedudukan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang lemah. Timbalan Ketua UMNO Johor itu berkata, kelewatan Ismail membuat keputusan mengenai perkara itu adalah kerana dia menjadi tebusan pihak tertentu. Bercakap kepada portal Free Malaysia Today, Nur Jazlan turut berkata, tidak pernah ada seorang Perdana Menteri dari UMNO yang selemah Ismail dalam sejarah negara. Nur Jazlan mengulas mengenai sikap berdiam diri Ismail yang masih tidak menyatakan sama ada Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi itu akan digugurkan atau digantikan dengan ahli parlimen lain. Katanya Zuraida yang kini menyertai Parti Bangsa Malaysia bukanlah menteri yang penting kerana ramai ahli parlimen lain yang mampu mengendalikan kementerian berkenaan. Ketika ditanya apakah Ismail mungkin bimbang 3 ahli parlimen PBM mungkin menarik balik sokongan mereka, Nur Jazlan berkata sebarang kemungkinan boleh berlaku apabila Perdana Menteri berada dalam kedudukan lemah. Semalam Muhyiddin berkata Ismail berhak mengekalkan Zuraida dalam kabinet, namun Perdana Menteri perlu mengekalkan kuota menteri bagi bersatu. Muhyiddin juga berkata dia masih menunggu tarikh untuk bertemu Ismail dan membincangkan penggantinya. Baik, sementara itu Zuraida menafikan dakwaan bahawa dia dijadual bertemu Perdana Menteri sebelum mesyuarat kabinet. Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi itu turut memaklumkan Malaysia Kini bahawa dia menghadiri mesyuarat kabinet hari ini seperti yang dijadualkan. Terdahulu pagi ini, Sinar Harian dan Berita Harian melaporkan Zuraida dijadualkan bertemu Ismail Sabri sebelum mesyuarat kabinet. Kedua-dua laporan itu bagaimanapun tidak memetik sebarang sumber. Jawatan Zuraida dalam kabinet Ismail Sabri menjadi persoalan selepas dia mengambil keputusan untuk meninggalkan Bersatu bulan lalu. Zuraida kemudiannya menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM dan bersedia untuk memimpin parti itu. Bagaimanapun selepas hampir sebulan selepas Zuraida keluar daripada Bersatu, Ismail Sabri masih belum membuat sebarang rombakan kabinet. Untuk rekod, PBM mempunyai 3 ahli parlimen dan kesemua mereka menyokong Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob hari ini mengumumkan penambahan bayaran kepada penerima bantuan keluarga Malaysia. Dalam sidang media khasnya hari ini, Ismail berkata, ini selepas mengambil kira cabaran kos sara hidup dan peningkatan harga barang makanan ketika ini. Kerajaan mengambil keputusan untuk menyediakan bantuan tunai tambahan kepada golongan B40 sebanyak RM100 untuk golongan isi rumah dan RM50 untuk golongan bujang. Menurut Ismail, setiap penerima bakal menerima sehingga RM500 mengikut kategori kelayakan BKM masing-masing. Bantuan tunai tambahan ini akan dibayar bersekali dalam bayaran fasa 2, membabitkan peruntukan tambahan bernilai RM630 juta. Dalam pada itu, Ismail menafikan bahawa kerajaan memasukkan subsidi minyak masak secara keseluruhan, sebaliknya ia dikekalkan untuk minyak masak paket sekilogram. Dan subsidi ini telah pun bermula sejak Jun 2007 lagi. Maknanya subsidi minyak masak untuk paket ini yang bermula 2007 masih lagi dilaksanakan oleh kerajaan hari ini dan tidak ditarik balik seperti yang digambarkan oleh setengah-setengah pihak di luar sana. Itu tidak betul. Terdahulu, Majlis Presiden PH mencabar kerajaan mengumumkan sepenuhnya pelan menangani isu subsidi dan peningkatan kos sara hidup dalam tempoh 24 jam akan datang. Jika tidak, kata majlis itu, menteri-menteri yang berkenaan mesti meletakkan jawatan. Dalam satu kenyataan, PH juga akan mengambil beberapa tindakan termasuk mobilisasi massa bersama masyarakat sivil dan mana-mana pihak lain yang ingin bersama bagi menyuarakan kemarahan rakyat. Menurut majlis itu, kerajaan ketika ini belum mengumumkan sebarang mekanisme
dana serta garis masa pelaksanaan subsidi bersasar walaupun hanya tinggal lebih kurang seminggu sehingga terhapusnya subsidi dan harga siling. Tempoh waktu itu, kata PH, tidak memberi rakyat banyak masa untuk bersedia menghadapi kenaikan mendadak kos sara hidup. Kenyataan itu ditandatangani oleh Presiden PKR Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke dan Presiden UKO Wilfred Madius Tangau. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Alexander Nantalinggi semalam mengumumkan kawalan harga siling ayam dan telur ayam serta subsidi minyak masak sawit tulen dalam kemasan botol 2, 3 dan 5 kilogram tidak diteruskan mulai 1 Julai ini. Nanta berkata langkah itu dilaksanakan untuk memastikan bekalan makanan dalam pasaran lebih stabil dan dalam jangka masa panjang pula dapat menstabilkan harga. Berita seterusnya, SPRM digesa menjelaskan mengapa siasatan berhubung suapan yang dibayar oleh Ultra Kirana Sdn Berhad UKSB hanya tertumpu kepada Presiden UMNO Ahmad Said Hamidi. Peguam Hanif Khatri Abdullah berkata hal itu perlu dijelaskan Ketua Pesuruhjayanya dan Peguam Negara bagi menjaga reputasi SPRM. Dalam satu kenyataan, Hanif mengulas artikel portal Free Malaysia Today semalam yang memetik sumber mendakwa SPRM telah menyiasat beberapa individu yang disebut dalam ledger UKSB. Sumber itu yang tidak mahu namanya disiarkan mendakwa SPRM beberapa tahun lalu telah menyiasat beberapa nama yang disebut dalam ledger yang disimpan bekas pengurus UKSB. Antara lain sumber itu mendakwa Khairi Jamaluddin, Muhyiddin Yassin dan anak saudara bekas Perdana Menteri adalah antara individu yang disiasat namun tiada kes terhadap mereka. SPRM dikritik baru-baru ini kerana didakwa melakukan pendakwaan terpilih selepas beberapa pengarah UKSB memberi keterangan di Mahkamah Tinggi Shah Alam bahawa mereka membayar Zahid dan beberapa tokoh politik lain. Paling mencuri tumpuan adalah pendedahan bahawa UKSB membayar 1.3 juta ringgit kepada Muhyiddin semasa dia menjadi Menteri Dalam Negeri pada 2018 yang membawa kepada desakan supaya dia didakwa. Selepas menerima kritikan, SPRM bersetuju menjalankan siasatan ke atas semua individu yang dinamakan dalam ledger UKSB. Polis Shah Alam mengesahkan menerima laporan daripada seorang jurugambar dan peguam susulan pergelutan yang berlaku di lobi bangunan Mahkamah Tinggi Shah Alam pagi semalam. Ketua Polis Daerah Shah Alam Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, siasatan polis mendapati pergaduhan melibatkan seorang jurugambar akhbar tempatan berumur 34 tahun dan seorang peguam berumur 50 tahun. Menurut Muhammad Iqbal, kedua-dua lelaki terbabit mendapatkan rawatan sebagai pesakit luar di Hospital Shah Alam dengan jurugambar berkenaan mengalami luka cala di leher dan lengan, manakala peguam tersebut luka di dahi. Sementara itu, portal The Vibes melaporkan jurugambar utusan Malaysia Zulfadli Zaki berkata dia membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Seksyen 9 Shah Alam terhadap peguam bela S. Suresh sejurus kejadian itu berlaku. Menurutnya, laporan itu dibuat kerana peguam itu telah meragut kad media miliknya secara paksa dari lanyard di lehernya. Zulfadli berkata dia telah bertindak balas dengan memukul dahi peguam itu dengan kameranya untuk mempertahankan diri selepas kad medianya diragut. Bagaimanapun sejurus selepas laporannya dibuat, S. Suresh tiba di balai polis yang sama untuk membuat laporan polis dan kedua-duanya telah meminta maaf di antara satu sama lain. Dalam video tular di media sosial, Suresh dilihat cuba melalui kerumunan jurugambar sambil melindungi anak guamnya Samira Muzaffar yang dibebaskan daripada tuduhan membunuh CEO Cradle Fund Nazrin Hassan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com.
Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.